Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Isnin 12 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Alif Ashraf Kamanur. Kita ikuti paparan utama petang ini. Banjir di 5 negeri, situasi di Kelantan semakin buruk. Status 4 ahli parlimen bersatu Sabah tunggu laporan rasmi Peguam Negara. Lintang langsung dari Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, banjir di Kelantan makin buruk. 7 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di negeri itu membabitkan daerah Pasir Mas. Bagi mengetahui situasi semasa di Kelantan, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Hari ini saya masih berada di Pasir Mas untuk meninjau keadaan semasa banjir di daerah ini, dan untuk perincian berkenaan dengan banjir di sekitar sini kita bersama dengan pengarah APM Negeri Kelantan iaitu Tuan Azhar Mujab. Apa khabar Tuan? Baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Tuan, macam mana keadaan terkini banjir di kawasan ini? Baik, buat masa ini dalam negeri Kelantan hanya jajahan Pasir Mas sajalah yang terlibat, dan dalam jajahan Pasir Mas ni di daerah Rantau Panjang lah, di mana sekarang ada 6 pusat pemindahan. Pusat pemindahan pertama dibuka pada 10 Disember 3 hari lepas lah, dan semalam pertambahan sebanyak 4 pusat pemindahan, dan hari ini bertambah lagi satu lagi pusat pemindahan di SK Seri Kiambang. Jadi jumlah mangsa di pusat pemindahan sekarang ni ada 1,626 orang lah, dan sekarang ni proses pengoperasian dan juga pemantauan masih lagi kita buat, di mana sekarang pun ada lagi kita lihat ada bot-bot dan lori agensi penyelamat pergi untuk kawasan-kawasan yang ada dinaiki air lah. Jadi ada daripada PKTK telah memaklumkan kepada agensi penyelamat ni untuk ambil keluarga-keluarga yang minta bantuan lah. Yang ni kalau kita tengok ni yang mana boleh bergerak keluar sendiri diminta untuk pergilah ke tempat pusat pemindahan yang selamat, dan yang mana di mana ada orang OKU, ada yang kurang perlukan bantuan ni, yang ini agensi-agensi penyelamat akan pergi untuk memberi bantuan lah. Kalau Tuan tengok keadaan tren semasa ataupun tren air sekarang ini, macam mana Tuan? Semakin menurun ke? Kalau kita lihat di Sungai Golok sekarang ni, air sungai dilihat pagi tadi dalam 9.5, 9.6 meter lah. Tapi dalam masa sekarang ni ada penurunan, sedikit penurunan. Jadi nampak macam turun, tetapi ada kawasan-kawasan yang rendah lah. Kawasan-kawasan rendah sekarang ni air pergi ke situ. Jadi dinasihatkanlah yang duduk di kawasan-kawasan yang rendah ni minta untuk berpindah, dan saya percaya orang-orang di kawasan ni pun dia tahu tempat dia. Jadi dia akan berpindah di kawasan yang selamat lah apabila mereka merasa tidak selamat. Cuma di sini ada, ialah sekarang musim cuti sekolah kan. Jadi kita nasihatkan jugalah kepada anak-anak yang bermain di kawasan-kawasan yang kita tengok banjir kan, ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan anak-anak mereka, dan kalau boleh janganlah main di tempat-tempat yang kita rasa berisiko ni. Baik.
Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Saya kira setakat itu saja perkongsian saya, laporan saya berkenaan dengan banjir di Kelantan ini. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda penonton berita RTM. Jadi terus ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih Amirul. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan penurunan. Setakat 4 petang, 405 penduduk daripada 121 keluarga ditempatkan di 3 PPS. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2 daerah terlibat iaitu di Bera dan Temeloh. Di Bera, 35 penduduk daripada 10 keluarga dipindahkan di 2 PPS. Sementara di Temeloh, 370 penduduk daripada 111 keluarga dipindahkan ke sebuah PPS. Baik, Terengganu merekodkan penurunan ketara penduduk terjejas banjir. Setakat 4 petang tadi, 209 penduduk masih berlindung di 6 PPS seluruh negeri. Perincian lanjut kita bersama Jamilah Hanim Jamil. Silakan, Jami. Ya, Alif, penurunan itu berikutan 418 penduduk telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing dan itu menjadikan jumlah terkini hanya tinggal 209 penduduk terjejas banjir yang masih berada di 6 PPS melibatkan 55 keluarga. Jika saya boleh kongsikan pecahannya, Alif, di Kuala Terengganu terdapat 2 PPS yang masih dibuka iaitu di SK Atas Tol yang di mana kini saya berada, di mana menempatkan penduduk paling ramai terjejas banjir di negeri Terengganu iaitu seramai 73 orang. Diikuti di SK Cenderung 7 penduduk terjejas banjir. Di Kuala Nerus yang masih dibuka iaitu di SK Bukit Nenas melibatkan 70 penduduk terjejas banjir. Di Kemaman hanya 1 PPS dibuka iaitu di Balai Raya Padang Kemunting melibatkan 23 penduduk terjejas banjir dari 4 keluarga. Daerah Dungun kekal 1 iaitu di SK Tokah dan Besut juga kekal 1 di Balai Raya Kampung Pantai membabitkan 12 penduduk terjejas banjir. Cuaca ketika ini masih lagi mendung dan pihak agensi berkaitan masih lagi bersiap siaga untuk menghadapi sebarang apa saja kemungkinan yang berlaku sekiranya hujan lebat lewat petang ini sehingga ke malam ini. Jadi itu saja dapat saya kongsikan ketika ini. Akan saya bawakan dalam berita malam ini 8 malam untuk perkembangan banjir seterusnya. Alif, kembali pada anda, silakan. Baik, di Segamat Johor pula, sebuah PPS baru dibuka tengah hari tadi, menjadikan 2 PPS aktif di daerah tersebut. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 34 orang daripada 11 keluarga dari 3 kampung. PPS terbabit PPS Balai Raya Kampung Batu Badak dan PPS Balai Raya Kampung Kuala Paya melibatkan kawasan Kampung Seberang Batu Badak, Kampung Batu 5 serta Kampung Kuala Paya. Sementara itu, paras Sungai Muar berhampiran Kampung Awat Segamat turun kepada paras Amaran iaitu 19.85 meter, manakala paras Sungai Muar di Buloh Kasab kekal paras Amaran 8.95 meter. Baik saudara, tiada kes COVID-19 dikesan dalam kalangan penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS bagi tempoh 19 November hingga kini. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bagi tempoh 11 hingga 18 November, 14 kes COVID-19 dikesan. Kesemua mereka telah tamat menjalani isolasi serta pulang ke rumah masing-masing. Kes penyakit berjangkit mula dipantau sejak 11 November apabila beberapa episod banjir berlaku. Secara kumulatif, sebanyak 12 kes akut gastroenteritis, 207 kes jangkitan saluran pernafasan akut, 8 kes konjuntivitis dan 134 kes jangkitan kulit dikesan dalam kalangan penduduk di PPS. Tiada kes taifod, taun, kencing tikus, HFMD serta denggi dilaporkan. Peniaga di Pekan Rantau Panjang Kelantan semakin gelisah kerana hujan berterusan sejak 4 hari lalu. Kebiasaannya, lokasi ini sering dilanda banjir ekoran limpahan Sungai Golok. Bagi mengelak rugi besar, ada peniaga yang sudah menutup sementara operasi perniagaan selain meletak barang jualan di tempat selamat dan lebih tinggi bagi mengelak kerugian akibat ditenggelami air.
Kalau boleh 12 ni, kena beringatlah. Bagai tu kena akak selalu. Kalau hujan ke, bunyi nak banjir ke, kena akak selalulah. Sebab takut deselek kat, rugilah lagi. Ya, air tu nampak macam air ada lubang situ kat bawah tu, kalau macam air tu nampak nak penuh tu kita kena standby lah tu. Sebab dari penuh tu memang lipah lah. Jadi standby tu kan akak bagi hok mana ni lah, kalau akak taruh kalau lah lebih sikit gitulah. Baik, lain pula situasinya di Hulu Dungun Terengganu. Perahu timbal menjadi pengangkutan buat penduduk untuk ke kawasan selamat ketika banjir. Perahu tradisional itu mempunyai keistimewaan tersendiri serta tahan lasak berbanding bot moden untuk meredah sungai. Pembuat perahu timbal Tengku Ibrahim Tengku Jaafar 65 tahun berkata, perahu timbal mendapat permintaan tinggi kerana tahan lasak. Ia dihasilkan daripada 3 jenis kayu bermutu tinggi seperti kayu meranti, seraya dan merbau. Kalau mana tak ada orang ni memang susah. Mana kalau kata sutir rumah tu dah tenggelam. Kita pergi ambil ada 6 orang, 7 orang. Tapi kita boleh isi 3 orang saja. Bawa barang ada kamera penting-penting lah. Buat pergi. Kalau buk kerjaan bagi tu ada, tapi fiber. Dia tu dalam kapung ni tak apa boleh main. Sebab kayu banyak orang. Mati langgar sikit buat. Habis. Dia boleh lalu tapi dia tak nak muat ramah. Mana kalau benda air, contoh benda tu tidak selamat mana. Tapi kalau macam ni tak apa, tepuh kayu benda pun dia dah pecah. Ya. Kalau kata macam sini, macam rumah saya ni sampai kat minta api tu. Ya tu seluk buat dia. Tapi kalau kita nak pakai tu memang tak boleh. Kalau belaga dengan tiang ni nak ambil orang datang tu, dia tak tahan fiber. Bila kena dia, cari lah datang. Dari segi ketahanan dia? Tahan dia memang fiber tahan. Tapi mana kekuatan tu tak ada. Macam kayu ni, kalau laga dilanggar dengan kayu pun, dia tak akan pecahnya. Tahun ini sahaja, 10 buah perahu timbal telah disiapkan dengan setiap perahu dijual antara RM1,500 hingga RM3,000 bergantung kepada jenis kayu dan panjang perahu yang hendak dibina. Tengku Ibrahim yang sudah hampir 50 tahun menjadi tukang kayu bersyukur kerana masih diberikan kekuatan untuk meneruskan legasi seni pembuatan perahu itu. Sehingga kini, beliau sudah pun melatih hampir 8 generasi muda yang berminat dalam seni pembuatan perahu. Bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak awal petang tadi untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini, kecuali di kawasan-kawasan sekitar pedalaman negeri Perak dan juga di selatan Johor yang mengalami keadaan cuaca yang cerah dan mendung. Bagi keadaan cuaca ribut petir untuk negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung seperti di Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, hujan lebat ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, hujan lebat yang berlaku di sekitar pantai timur Semenanjung ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori buruk untuk kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung sehinggalah ke tengah malam nanti. Dan hujan lebat dijangka akan berterusan sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit, khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Namun begitu, keadaan cuaca dijangka akan bertambah baik menjelang keesokan harinya. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku untuk kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini. Dan keadaan cuaca hujan lebat terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sabah dan juga di bahagian utara negeri Sarawak seperti di Miri dan juga Limbang juga dijangka akan berterusan sehinggalah lewat malam nanti. Selain itu, jabatan kami juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan-kawasan perairan dan perkapalan di sekitar Laut Cina Selatan ini, dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan,
perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said masih menunggu laporan rasmi daripada Jabatan Peguam Negara berhubung status 4 Ahli Parlimen Bersatu Sabah yang keluar parti. Keputusan muktamad mengenai perkara tersebut terletak kepada Speaker Dewan Rakyat berdasarkan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Bagi saya tunggu laporan rasmi pandangan legal opinion daripada Pejabat Peguam Negara dan AG Sabah. Sebab Sabah ni kadang equation dia lain. Kedua, saya rasa dalam perkara 49A, keputusan muktamad adalah speaker dalam masa 21 hari selepas notis diberikan kepada beliau. Tetapi dalam pindahan perlembagaan itu diletakkan beberapa syarat untuk membuat kepastian. Jadi luar pada bidang kuasa saya untuk memberikan komen. Tapi saya menunggu laporan kajian undang-undang legal opinion daripada pihak Peguam Negara dan AG Sabah. Datuk Seri Azalina menyatakannya selepas menyempurnakan Majlis Penutup Forum Hari Hak Asasi Manusia di Ibu Negara. Semalam, 4 pemimpin Bersatu Sabah yang bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah mengumumkan keluar daripada parti itu. Mereka ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbarhan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM akan melaksanakan sistem baru bagi memendekkan laluan mendarat pesawat di KLIA bermula Mei tahun depan. Sistem dikenali laluan pelepasan standard dan laluan pendaratan standard itu berupaya mengurangkan masa mendarat sekaligus menjimatkan penggunaan bahan bakar syarikat penerbangan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, sistem itu juga mampu mengoptimumkan kapasiti 108 penerbangan dalam tempoh 1 jam berbanding anggaran 50 pesawat ketika ini. Dan untuk penumpang, kalau ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka mereka boleh melihat bahawa perjalanan mereka lebih efektif, lebih pantas kalau pesawat boleh mendarat tepat pada waktunya ataupun lebih cepat daripada jadualnya, maka waktu penerbangan lebih pendek. Jadi ini sudah tentu menggembirakan penumpang-penumpang. Setiap penumpang mengambil pesawat sudah tentu berharap dapat tiba di destinasinya tepat pada waktunya. Beliau menjelaskannya selepas melawat Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur di Sepang. Menerusi inisiatif itu, ia berupaya menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam membantu penjagaan alam sekitar. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan juga telah meminta syarikat penerbangan menambah kekerapan penerbangan terutama pada musim perayaan. Ini termasuk memanjangkan waktu operasi selain menambah penerbangan tengah malam. Syarikat penerbangan untuk menambah flight. Kerana dengan adanya penambahan flights, maka harga tiket kapal terbang dapat diturunkan. Sebab ini sesuatu yang agak logik. Kalau tak ada tambahan flight, penawaran kurang daripada permintaan ataupun demand more than supply, sudah tentunya dynamic pricing semua syarikat airline akan menyebabkan harga tiket kapal terbang meningkat.
tetapi dengan adanya penambahan penawaran, additional supply, dan kita harap dapat satu equilibrium dan itu akan merendahkan harga-harga tiket kapal terbang kita. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Baik, JKM Pulau Pinang perkemas kesiapsiagaan menghadapi banjir dengan mengenal pasti 40 PPS. Paparan lanjut langsung dari Pulau Pinang bersama Zatul Hikmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Persediaan menyeluruh telah dijalankan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi menghadapi musim banjir. Antaranya bekalan makanan, kelengkapan asas, pusat pemindahan sementara PPS, kekuatan kaki tangan dan latihan simulasi kepada pegawai bertugas. Pengarahnya Zakaria Taib berkata sebanyak 480 PPS dikenal pasti di Pulau Pinang. Kesemua PPS itu dijangka mampu menampung seramai 111,000 penduduk terjejas di negeri ini. Dari segi bekalan makanan, 50 pembekal telah dikenal pasti bagi menyediakan bekalan berkaitan. Selain daripada itu, juga JKM menyediakan bekalan keperluan asas seperti selimut, kain plekat, kain batik, bantal, hygiene kit. Mana setiap daerah di negeri Pulau Pinang ini, kita sediakan stok untuk bekalan asas kepada mangsa-mangsa bencana. Sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, kita telah pun bersiap sedia dengan lebih kurang 250 orang anggota, dibantu dengan lebih kurang 150 orang sukarelawan bagi kita menguruskan pusat-pusat pemindahan sementara sekiranya berlaku bencana. Kesemua persediaan itu telah dilaksana bermula pertengahan tahun lalu. Pihaknya juga sentiasa terbuka untuk menghantar bantuan ke negeri-negeri lain seperti sebelum ini. Kira-kira 100 kanak-kanak dalam Parlimen Nibung Tebal memanfaatkan cuti persekolahan dengan menyertai program Katan Perdana Kadun Jawi. Majlis yang dianjurkan di Dewan Serbaguna Jawi itu turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurutnya, program sama wajar dijalankan setiap kali musim persekolahan bermula. Melihat satu lagi program yang dianjurkan secara komuniti, dan ini adalah program yang julung-julung kalinya dan sentiasa akan menjadi dan mendapat dukungan masyarakat. Pertamanya saya percaya kerana dia adalah program yang juga melibatkan komuniti. Yang kedua, keluarga sebenarnya. Hari ini kita lihat sokongan ibu bapa dan anak-anak dan bagaimana mereka handle sendiri kiranya emosi anak-anak tadi. Sementara itu, Ketua Menteri Chow Ken Yeow berkata, program yang telah dianjurkan selama 3 tahun berturut-turut itu menunjukkan peningkatan sambutan masyarakat. Ia juga menjadi platform merapatkan silaturahim penduduk di kawasan itu. Dapat memupuk semangat perpaduan, menjalin silaturahim, juga membolehkan agensi-agensi kerajaan, pemimpin wakil rakyat menyediakan satu platform supaya komuniti boleh berkumpul menjalankan satu aktiviti komuniti. Sementara itu, ribuan penduduk hadir menaikkan sambutan Hari Krismas secara besar-besaran di Padang Kota Lama Georgetown. Dengan tema Light of the World, pelbagai aktiviti dilaksana termasuk pemberian sumbangan kepada badan-badan kebajikan. Ketua Menteri Chow Ken Yeow berkata, kehadiran penduduk dari pelbagai bangsa semasa sambutan membuktikan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat negeri itu utuh.
inilah keunikan negeri Pulau Pinang dan harap ianya dapat menyatu padukan warga negeri Pulau Pinang walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeza-beza. Lebih meriah dengan persembahan nyanyian, tarian dan pelbagai jualan kendara saji. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Zatul. Baik, perpaduan perlu menjadi asas konkret masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Kepelbagaian agama perlu dihormati bagi memperkukuh perpaduan rakyat. Jadi bagi saya, walaupun kita Islam atau tak Islam, kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita ni adalah insan. Kita mesti saling menghormati, apalagi atas dasar kerajaan perpaduan. Jadi kita semua mesti bersama dalam baik, buruk dan susah senang, kita harus bersama sebagai rakyat. Beliau hadir di sebuah gereja di Sungai Araba yang lepas untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Pierre Anthony yang meninggal dunia akibat serangan jantung 2 hari lepas. Bagi Ahmad Basri, perpaduan perlu dijadikan teras dalam memupuk persefahaman dan perlu dipraktikkan tanpa perasaan prejudis. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus hari ini. Sarawak bekerjasama dengan sebuah syarikat Korea Selatan ke arah pembangunan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon. Perinciannya kita bersama Vanessa Merin. Silakan Vanessa. Ya, benar Alif. Sarawak akan membangunkan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dengan kerjasama sebuah syarikat dari Korea Selatan. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ia akan dilaksana menerusi syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros dan POSCO Group Korea hasil daripada lawatan kerja beliau ke Republik Korea Selatan pada September lalu. Petinggi Tan Sri Abang Johari, menurut Global CCS Institute, CCUS adalah salah satu daripada beberapa teknologi yang mampu menggantikan karbon dioksida dengan secukupnya dan satu-satunya teknologi yang mampu mengurangkan pelepasan berskala besar daripada sumber perindustrian yang pelbagai. Di samping itu katanya, teknologi ini boleh digunakan di banyak kemudahan sedia ada yang membolehkan operasi lebih bersih. Pada masa sama katanya, CCUS secara komersial juga berpotensi digunakan untuk membuat hidrogen, amonia biru, biobahan api dan produk lain sekaligus menyediakan platform yang mampan di Sarawak selain daripada penjanaan kredit karbon. Sarawak welcome sustainable partnership across the value chain and including the community. Together, I believe there are plenty of exciting opportunities we can realize. And together, I believe we work together towards addressing climate change and creating a sustainable future for us all. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian di Kuching pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Petros Berhad yang diwakili pengerusinya Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo. Manakala POSCO Holdings pula diwakili oleh Naib Presiden Eksekutif Ketua Pejabat Perniagaan Hidrogen POSCO Holdings Cho Joo Ik. MOU ini simbolik permulaan kepada kerjasama antara Sarawak dan Republik Korea dalam kelestarian selain menyokong pertumbuhan hijau yang mampan ke arah sasaran pelepasan sifar. Penggunaan teknologi 3D printing merupakan projek perintis di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Negeri Sarawak ke arah menambah nilai industri pembinaan tempatan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi semasa lawatan kerja di Kompleks CIDB memberitahu beliau kagum dengan penggunaan pelbagai teknologi terkini dalam bidang pembinaan moden yang mampu meningkatkan kecekapan kerja malah mengurangkan kos projek pembinaan.
Datuk Seri Alexander yakin inisiatif CIDB menerusi Pusat Latihan Akademi Binaan Malaysia ABM wilayah Sarawak ini dapat melahirkan lebih ramai pekerja mahir. Ia sekaligus akan menjadi penggerak industri pembinaan tempatan serta memupuk daya saing selari dengan teknologi yang kian maju. Saya kagumlah dengan apa yang disenaraikan di mana supaya mereka ini mendapat kemahiran, skills tertentu. Dia pelbagai bidang, electrical, civil dan sebagainya, banyak. Jadi saya pun dipahamkan persijilan tu ataupun pengiktirafan tu adalah di peringkat antarabangsa boleh. Jadi kita ada kualiti bukan sekadar kuantiti. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching selepas diberi taklimat berkaitan peranan serta fungsi CIDB Sarawak, ABM Wilayah Sarawak, CIDB Teknologis Wilayah Sarawak dan Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia. Selain daripada itu, Datuk Seri Alexander turut melakukan lawatan ke tapak rumah contoh menggunakan teknologi 3D printing. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti komited mendekati golongan sasar bagi memberi pendedahan tentang pentingnya dokumen sementara. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setakat ini 4 jarayawara dilaksanakan ke arah memastikan golongan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negeri ini memasuki sekolah dan mendapat perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan. Ujar Datuk Seri Fatimah sejak permohonan borang dokumen sementara itu dibuka pada 1 November lepas, hanya 100 pemohon telah membuat permohonan masing-masing setakat ini. Justru beliau menyeru golongan sasar ini membuat permohonan dokumen tersebut dengan segera. Katanya setiap permohonan mengambil tempoh 37 hari bekerja untuk diproses. Beliau berharap permohonan yang telah dibuat mendapat kelulusan sebelum sesi persekolahan tahun 2023 bermula. Datuk Seri Fatimah berucap pada program Jerayawara dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di bangunan Destiny for Children Sibu yang dihadiri lebih 100 ibu bapa dan kanak-kanak selain pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Program Jerayawara ini telah dilaksanakan di Kuching, Niah, Long Bedian Miri sebelum Sibu. Pelantikan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong ke Jawatan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini disambut baik oleh masyarakat di kawasan tersebut. Ditemui di Bintulu, tuai rumah di Lubuk Pilar Sungai Dabai Kapit, Paulus Angoh mengharapkan Datuk Wilson Ugak yang telah memasuki penggal ketiga menjadi Ahli Parlimen Hulu Rajang akan lebih membawa pembangunan ke kawasan tersebut. Peningkatan majoriti yang diperolehi Datuk Wilson Ugak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu isyarat sokongan berterusan rakyat kepada Gabungan Parti Sarawak dan beliau sebagai wakil rakyat. Tahniah ngagai Datuk Wilson Ugak kita. Labannya sudah bisa diberi orang pangkat ngagai Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Jadi aku sikit harap kaya lah semua utainya laban sikit agak mendaya sikit target kami cuba kan dikit kaya ngagai utai berkenyak lalu pihak majoriti apin mayu kami cuba sikit target majoriti akak mayu cuba sikit target kami sedaya lah kami sedaya tumpu. Sebagai ketua kaum di kawasan pedalaman daerah Merit itu, isu capaian telekomunikasi antara yang perlu diberi perhatian. Ini ujar Paulus termasuk pembangunan kemudahan jalan raya yang kini sedang dalam perancangan kerajaan negeri. Sementara itu, golongan pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS Belaga, Nishol Agoy yang berasal dari penempatan Punan Bah mahu aspek pembangunan belia diberi perhatian. Apa yang kita belia harapkan adalah projek pembinaan stadium yang diwawakan sebelum ini harus diteruskan untuk kemudahan belia di daerah Belaga dan kawasan setempat yang di sekeliling kawasan Belaga lah. Okay, kita juga berharap adanya satu pusat di setiap dun di kawasan Hulu Rajang iaitu Murum, Belaga dan Baleh diadakan satu pusat untuk penyembahan belia-belia yang di kawasan pedalaman.
Pusat latihan kemahiran juga dilihat signifikan kepada Belia Hulu Rajang yang menempatkan 3 buah empangan hidroelektrik bagi melahirkan tenaga kerja mahir. Bagi Paran Balan pula yang merupakan antara ahli PRS Belaga, kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewajarnya memberi perhatian terhadap Parlimen Hulu Rajang yang seluas negeri Pahang itu. Dan sebagai kerjaan baru yang penuh dengan semangat dan juga Perdana Menteri yang baru, jadi kita sangat-sangat berharap agar Perdana Menteri yang baru ini di atas kerjaan persekutuan ini di atas kerjaan perpaduan ini akan membawa pembangunan prasarana yang banyak di kawasan Hulu Rajang ini. Mereka yang ditemui ini seperti rakyat Malaysia yang lain mahu melihat Kabinet Kerajaan Perpaduan yang telah dibentuk selepas PRU 15 bekerja demi pembangunan negara dan mengukuhkan ekonomi rakyat. Semua ahli politik diharapkan menghentikan polemik politik yang boleh mengganggu-gugat kestabilan negara. Semerahan boleh dijadikan sebagai antara model kawasan di Sarawak yang menempati konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Menyatakan demikian Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dato' Idris Buang berkata, ini kerana penduduk di Semerahan mempunyai hubungan bermasyarakat yang harmoni dan bersatu padu, selain kaya dengan keunikan budaya dan kepelbagaian adat resam. Dato' Idris Buang berkata justru penduduk Semerahan harus berbangga dan bersyukur dengan perpaduan utuh dan keharmonian antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak berzaman. Beliau berucap merasmikan Festival Makanan dan Budaya Semerahan di Kota Semerahan malam tadi. Sementara itu, Dato' Idris dalam pada itu yakin Sarawak akan menikmati kemajuan yang lebih cepat dengan adanya pelantikan Wakil Rakyat Gabungan Parti Sarawak iaitu Dato' Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Vanessa. Baik, fokus negeri di bawah Bayu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi beri perhatian terhadap pembangunan IKS di Sabah. Puteranya kita bersama Redin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redin. Ya Alif, pembangunan industri kecil dan sederhana IKS di Sabah akan terus diberi perhatian besar oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ia seiring perkembangan perusahaan sosial yang semakin pesat di negeri ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata sektor IKS akan terus diperkasa, apatah lagi ketika ini sebanyak 47% rakyat Malaysia mendapat pekerjaan melalui syarikat yang dikategorikan sebagai IKS. Jadi cukup besar peranan kementerian ini yang kita mahu perkasakan di Sabah supaya ramai banyak syarikat baru, perusahaan baru ditubuhkan supaya rakyat Sabah ada peluang pekerjaan melalui penubuhan perusahaan-perusahaan baru ini. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai peranan dan komitmen kementerian tersebut di bawah kerajaan perpaduan dan hala tujunya di negeri ini. Antaranya membawa masuk perkhidmatan jabatan yang tidak mempunyai pejabat wilayah di Sabah dan perancangan melaksana program besar termasuk Hari Penjaja Kebangsaan, Karnival Keusahawanan dan Koperasi pada tahun depan. Seramai 74 keluarga terjejas bencana angin ribut di Pulau Gaya, Kota Kinabalu menerima bantuan keperluan asas dari Pusat Zakat Sabah PZS dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya di Balai Raya Pulau Gaya. Bercakap kepada pemberita, Datuk Syahelmi berharap bantuan berkenaan akan membantu meringankan beban penduduk terlibat untuk membaiki rumah mereka. Daripada Pusat Zakat Sabah, bantuannya adalah sebanyak RM500 bagi setiap isi keluarga tersebutlah.
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, juga akan menyalurkan bantuan mereka dan jumlah yang akan diberikan nanti mereka akan nyatakanlah. Dalam kejadian pada 29 November lalu, sekurang-kurangnya 38 buah rumah di 5 kampung dilaporkan terjejas teruk. Kejadian turut menyebabkan 2 bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya dan SK Pulau Gaya rosak selepas bumbung beberapa bilik darjah diterbangkan angin kencang. Tourism Malaysia dengan kerjasama Persatuan Menyelam Scuba Malaysia MSDA dan Taman-Taman Sabah melancarkan versi baharu Direktori Tapak Selam bertajuk Sabah and Labuan 101 Diving Treasures Ultimate Divers Playground. Ia antara usaha menggiatkan semula industri menyelam di Sabah dan Labuan. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Tourism Malaysia yang juga Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Direktori berkenaan merangkumi maklumat lokasi, pengendali selam skuba serta peluang penerokaan destinasi baharu aktiviti selam. Ia turut dipaparkan di laman sesawang Tourism Malaysia dengan tambahan destinasi baharu berpotensi, antaranya Pulau Selakan, Pulau Sepanggar, Pulau Timba-Timba dan Vernon Banks. Jadi diharap dengan adanya ini satu inisiatif untuk meningkatkan lagi permintaan terhadap produk-produk ataupun destinasi untuk penyelaman di negeri Sabah. Jadi sebagaimana sedia maklum, jadi sekarang ni kita pun dah mula mendapat penerbangan antarabangsa dan mula masuk ke negeri Sabah sedikit demi sedikit ya. Jadi diharap dengan adanya brosur seperti ini dapat meningkatkan permintaan. Demikian dinyatakan selepas pelancaran Direktori Tapak Selam tersebut di Kota Kinabalu. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai pengusaha selam dan pusat peranginan yang menjalankan aktiviti ini di Sabah dan Labuan melalui www.malaysia.travel dan platform media sosial Tourism Malaysia. Operasi pemusnahan tempat pembiakan PTP nyamuk Aedes yang dijalankan di lokaliti hotspot denggi, program perumahan rakyat PPR Taman Mesra Batu 4 Sandakan berdepan sedikit kesukaran berikutan kurangnya kerjasama penduduk. Setakat ini hanya 10 daripada 155 rumah di kawasan berkenaan telah diperiksa unit vektor Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Sandakan. Pegawai perubatan yang mengetuai operasi ini berharap penduduk memberi komitmen sepenuhnya dalam membantu mengawal penularan denggi. Taman Mesra ni kita dah lakukan kawalan banyak kali lah untuk PTP, pemusnahan tempat pembiakan dengan semburan fogging lah. Walau macam mana pun 165 rumah ini dia berkunci dan tidak respons setiap kali kita melawat ke kawasan inilah. Dari segi kesedaran masyarakat itu sendirilah dan dari segi kerjasama untuk membuka pintu bila pasukan kesihatan datang untuk membuat pemeriksaan. Sementara itu, pihak pengurusan PPR Taman Mesra menghargai sepenuhnya usaha dilaksana PPK Sandakan. Apa yang kami boleh buat, kami datang ke unit berkenaan, maklumkan dengan diorang ataupun melalui SMS ataupun melalui hela, hebaan kami buat di bawah blok bagi kerjasama dengan kesihatan. Setakat Ahad lalu, PPR Taman Mesra mencatat 40 kes denggi iaitu kedua tertinggi di daerah Sandakan selepas Taman Mawar. 6 pasukan mempamerkan aksi dan semangat juang tinggi dalam kejohanan terbuka Persatuan Shotokan Karate Negeri Sabah SKAS 2022 di Kota Kinabalu. Ini termasuk pasukan dari Pahang dan negara Brunei Darussalam serta Indonesia yang memberi saingan yang sengit. Pengerusi penganjur yang juga Presiden SKAS, Simon Chia berkata kejohanan ini merupakan platform untuk mencungkil bakat muda. So it's a good platform untuk semua level sebab hari pertama itu lebih kepada beginners dan intermediate dan hari yang kedua ini lebih kepada yang kompetitif, cadet, junior dan senior. A lot of juniors athlete at a high level competition. Pasukan luar yang menyertai kejohanan ini yakin penyertaan mereka dapat meningkatkan prestasi atlet masing-masing.
Parents menyokong, and then orang pun lagi semangat lah. Lebih-lebih menang medal di luar negeri kan. So orang lebih semangat lah mau training apa. And then untuk kanak-kanak yang lain boleh ikut karate terus dan ikut bertanding di luar negeri juga lah. Kita dapati mutu permainan kanak-kanak ataupun pemain-pemain semakin meningkat, dan alhamdulillah kita berharaplah penganjuran seperti ini dibuat lagi lah untuk masa akan datang. Dalam kegiatan ini saya rasa memang peningkatan akan terjadi jika kita akan melakukan selalu pertandingan antar negara. Jadi karena seperti saya tahu Sabah sedang berkembang. Jadi saya pun dengan senang hati akan datang. Kami bawa atlet-atlet kami untuk hadir di sini. Kejohanan 2 hari ini disertai lebih 400 atlet dengan penyampaian hadiah disempurnakan Pengarah Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK Sudirman Hamadi di Dewan Teratai ILPKK. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi terus kita kembali bersama dengan Alif untuk lebih banyak perkembangan berita dalam Berita Wilayah. Alif. Ya baik, terima kasih Redwin. Khabar gembira buat lebih 5,000 penjawat awam di Melaka. 2 bantuan khas kewangan diumum Kerajaan Negeri menerusi bajet Melaka 2023 dengan implikasi kewangan hampir 10 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata, bantuan khas kewangan pertama ialah setengah bulan gaji yang akan dibayar 2 kali pada Februari dan April 2023. Manakala bantuan khas kewangan kedua atau tambahan RM700 akan dibayar bulan ini. Pertamanya kita bagi setengah bulan gaji, itu pertama. Yang dia akan dibuat 2 kali pembayaran. Satu pembayaran semasa anak sekolah. Masa anak sekolah ini memerlukan banyak kewangan. Dan separuh lagi kita bagi waktu menyambut Hari Raya besok lah. Hari Raya. Dan kita ada bagi lagi tambahan sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam yang terlibat yang selama ini telah membantu menjulang serta menaikkan nama negeri Melaka dengan pencapaian kepada negeri Melaka, khususnya yang diterajui dan kerjasama oleh semua penjawat awam. Selain itu, bagi menghargai jasa penjawat awam, Kerajaan Negeri turut mengumumkan gantian cuti rehat bagi penjawat awam bertaraf tetap yang berumur 45 tahun ke atas dengan implikasi kewangan hampir RM2 juta. Beliau berkata demikian selepas persidangan keempat bajet penggal pertama DUN Melaka ke-15 di Seri Negeri Air Keroh. Lebih 260 kanak-kanak menerima tajaan berkatan menerusi Majlis Berkatan beramai-ramai di Johor. Program tajaan Hospital Pakar KPJ Wilayah Selatan menerusi 7 hospital rangkaiannya dibuat di Surau Darul Afiq Taman Saujana Keluang, Surau Pengkalan Tiram Muar dan Klinik Wakaf An-Nur Ulu Tiram Johor Bahru. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KPJ Wilayah Selatan Muhammad Azhar Abdullah, program tahunan dengan kerjasama beberapa agensi bukan kerajaan NGO serta ahli jawatan kuasa masjid dan surau menyasarkan anak-anak kurang berkemampuan. Pelbagai ragam kanak-kanak dapat dilihat sepanjang program berlangsung. Sakit. Terus tak sunat dengan kawan-kawan? Apa? Mandi. Sonok, mandi dengan Bomba. Lagi? Itu aja. Alhamdulillah berjalan lancar. Lepas tu baguslah macam ni untuk anak-anak yang nak merasa sunat ramai-ramai ni kan. Sebelum ni susah nak dapat macam ni. Macam ni seronok lah. Macam dia orang seronok lah untuk anak-anak kan. Kalau boleh dianjurkan lagi. Suasana yang lain boleh lain tau. Suasana yang macam orang-orang zaman dulu buat. Ni first time ke macam mana? First time. Teruja tak? Teruja lah. Sebab dapat tengok anak mandi bomba. Dapat tengok dia orang sunat ramai-ramai. Berbeza lah kalau dia pergi sunat seorang tu dengan sunat hari ni berbeza.
Lebih 10 pegawai perubatan dan 20 jururawat hospital pakar KPJ terlibat sepanjang 2 hari program. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli di Kementerian Kewangan. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pertemuan itu bagi membincangkan isu berkaitan aspek pembangunan dan kemakmuran di Perlis. Datuk Seri Anwar berharap kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan negeri terus diperkukuh demi kesejahteraan rakyat. Baik, Kementerian Kesihatan akan memulakan inisiatif pemberian tuala wanita percuma bagi menangani isu kemiskinan HED di negara ini. Menteri Dr. Zaliha Mustafa sebagai permulaan inisiatif itu akan dilaksanakan di pejabatnya. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk kita meningkatkan lagi tentang hal period poverty ini di peringkat yang lebih orang kata lebih firm dan polisi lah ya. So sebab selama ni di bawah saja tentang program-program yang kecil-kecilan. So sebab tu saya mulakan sebab kita wanita, jadi kita nak mulakan yang itu dulu. So kita buat mula di Pejabat Menteri, lepas tu di seluruh lah harapnya lah mendapat sokongan daripada kementerian juga di seluruh kementerian dan kemungkinan selepas itu kita buat kerjasama lah mungkin dengan agensi ataupun dengan mungkin kementerian interministerial yang akan melihat khusus on period poverty ini. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKM di Putrajaya. ...220 kanak-kanak menyertai program Mega Sunaton yang diadakan di Hospital Pengajar Yuniza, Kampung Gong Badak, Kuala Nerus. Program siri kelima anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin Yuniza itu bagi melaksanakan perkhidmatan khatan melibatkan anak-anak kaki tangan Yuniza dan komuniti setempat. Naib Chancelornya Profesor Dr. Fazli Adam berkata, program tanggungjawab sosial korporat CSR dan kebajikan itu diketuai Klub Sejeri Hospital Pengajar Yuniza dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu serta Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus. Ini juga melibatkan kerjasama daripada beberapa pihak sebagaimana disebut tadi pun sebenarnya membantu untuk memudahkan program ini berjalan. Dan insyaAllah akan menjadi sebagai satu program flagship kepada komuniti di sekitar Kuala Nerus. Dan kita juga sebenarnya menerima kalau ada ibu bapa yang di luar Kuala Nerus untuk menghantar anak mereka untuk disunatkan. InsyaAllah kita akan teruskan pada tahun-tahun ke datang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pembukaan program Mega Sunaton Hospital Pengajar Yuniza 2022 di Gong Badak. Terdahulu, Profesor Dr. Fazli menerima 15 kerusi roda sumbangan Bank Rakyat di bawah CSR syarikat menerusi wakil pegawainya untuk kegunaan pesakit di hospital tersebut. Ubi keledek laris setiap kali musim tengkujuh. Di Hulu Dungun Terengganu, permintaannya meningkat 2 kali ganda khasnya bagi ubi keledek lembayung dan keledek manis Jepun. Tengku Muhammad Zulkarnain Tengku Man mendapat idea untuk menanam pelbagai jenis ubi itu daripada rakannya yang juga mengusahakan tanaman sama di Negeri Sembilan. 20,000 batang pokok ubi ditanam di kawasan seluas 1 ekar di Kampung Syukur awal tahun ini. Benihnya diimport khas dari Jepun secara dalam talian. Sejak September lalu, hampir 2 tan ubi dijual. Maknanya lain. Tegi ubi kampung dengan ubi ni dah lain. Dia kalau hak besar tu maknanya dia ada rasa akan nak manis sikit. Kalau hak kecil tu maknanya dia akan lagi rasa manis. Dan pula dia kecil, dia tak ada urat di dalam. Setengah orang panggil tempat tu maknanya sabuk. Dengan cara kampung ni dia panggil mana urat dia. Dia tak ada. Kelak, beliau bercadang untuk menanam pelbagai jenis ubi yang sukar ditemui.
Bagi peminat pemandangan gunung dilitupi kabus serta cuaca dingin umpama berada di tanah tinggi Denai Kabus Agro Farm and Adventure Resort, destinasi sesuai buat anda. Terletak di bawah kaki Gunung Kenderung dan Kerunai di Gerik Perak, Denai Kabus berpotensi menjadi ikon pelancongan terbaru bagi daerah Hulu Perak. Wartawan Saiful Airi Sabiran ada bingkisan menarik mengenainya. Meletakkan pemandangan gunung dan suasana yang berkabus serta seolah-olah berada di kawasan tanah tinggi, Denai Kabus Agro Farm dan Adventure Resort adalah destinasi terbaik bagi anda yang ingin lari dari kesibukan kota raya. Pelbagai aktiviti menarik boleh dilakukan di sini, antaranya aktiviti perkhemahan, memancing, berkayak, menunggang kuda dan menaiki kenderaan lasak ATV. Diusahakan seorang pesara guru, Ahmad Tarmizi Abdul Hamid, bersama anak sulungnya, Muhammad Hafiz Istikar. Proses pembangunan Denai Kabus bukanlah mudah. Komitmen tinggi ditagih bagi mengubah landscape Gerik sebagai bandar agro pelancongan di Hulu Perak. Saranan yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia supaya banyak bumi putera menceburkan diri bagi usaha-usaha seperti ini. So salah satu sebab saya mengambil pendekatan untuk mengusahakan tempat peranginan seperti ini. Dan seperkara lagi di Hulu Perak kekurangan tempat-tempat seperti ini. Jadi oleh kerana satu memenuhi kehendak orang-orang Hulu Perak khususnya di Gerik, jadi saya menceburi bidang ini. Menyedari tarikan yang dimiliki Denai Kabus, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Gerik telah memohon peruntukan sebanyak RM200,000 melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menambah baik infrastruktur di kawasan tersebut. So kalau kita tengok di Denai Kabus bertepatanlah dengan tema ada agro pertanian, agro pelancongan dan juga agro pertanian. Okey, yang mana bukan setakat kita datang untuk menikmati keindahan alam dan beriadah, tetapi juga kita boleh mempelajari pelbagai ilmu berkenaan dengan bidang pertanian. Kita ada rusa, kita ada kelulut dan sebagainya lah. So ini yang kita cuba bagi pada usahawan dan juga ahli-ahli kita. Dan dengan itu kita juga bantu usahawan-usahawan semua berdasarkan program-program yang dibawa oleh jabatan lah. Okey, seperti mana yang kita bagi pada peruntukan Denai Kabus. Denai Kabus berkeluasan 10 ekar, mempunyai 6 unit cottage yang setiap satunya boleh menampung 4 individu pada satu-satu masa. Turut ditawarkan perkhidmatan kemah untuk disewa bagi mereka yang memilih untuk tidur di dalam kemah. Malah pengurusan Denai Kabus turut bercadang untuk menambah penginapan lain seperti jenis studio dan hostel bagi menampung permintaan dan menjamin keselesaan pengunjung. Saiful Airi Sabirun, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.